Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Negeri Sembilan dalam saingan Piala FA pusingan pertama. Terengganu berjaya menang 2-1 hasil jaringan dari Harold Gulon on goal dan juga Faisal Halim. Manakala gol Negeri Sembilan dijaringkan oleh Omid Nazari. Dan dengan kemenangan ini, Terengganu akan layak ke pusingan kedua Piala FA dan akan bertemu dengan pasukan Kedah pada bulan 5 nanti. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang boleh kita puji dan perkara yang menjadi punca kepada kemenangan pasukan Terengganu pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah tentang back four pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syarul Nizam dan juga Papa Dekite yang bermain sebagai centre back, dan full back pasukan Terengganu di bahagian kanan Azam Azmi dan di bahagian kiri adalah Hairi Hakim. Yang mana back four pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, mereka menunjukkan satu corak permainan yang sangat bagus dari segi disiplin dan juga dari segi compact dan juga kompos di bahagian tengah. Di bahagian pertahanan semalam memang sangat cemerlang lah, yang mana mereka berjaya untuk merantai pergerakan serangan ataupun penyerang pasukan Negeri Sembilan. Matthew Alves di first half dan di second half, Koti dan juga Matthew Alves berjaya dirantai dengan baik, yang mana kita boleh tengok Matthew Alves berada dalam poket Papa Dekite sahaja. Hasil dari segi man marking, memang Matthew Alves susah nak bergerak dan susah nak berada dalam ruang yang kosong untuk menerima bola daripada rakan-rakan sendirilah pada perlawanan semalam. Manakala Syarul Nizam pula, tugas beliau lebih kepada untuk melakukan interception dan juga melakukan blocking apabila ada pemain-pemain Negeri Sembilan yang cuba melakukan cutback ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti. Jadi boleh saya katakan Papa Dekite dan juga Syarul Nizam adalah duo yang terbaik di bahagian centre back dalam mengekang asakan pemain ataupun penyerang pasukan lawan. Dan dari segi pembacaan game, kedua-dua player ni memang agak cemerlang lah pada perlawanan semalam. Manakala untuk Azam Azmi di bahagian kanan, kita boleh kata beliau memang agak solid dan sukar ditembusi oleh winger pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Dan daripada segi memberi support dan juga overlapping yang dilakukan, Azam Azmi juga menunjukkan yang beliau mampu untuk memberi support ataupun sokongan kepada bahagian hadapan dengan buat overlapping dengan baik. Jadi boleh dikatakan Azam Azmi agak balance daripada segi offense dan juga daripada segi defense. So bermaksud dia boleh menyerang dan dia juga boleh bertahan. Manakala di bahagian kiri, memang Hairi Hakim memang begitu solid lah untuk mengekang asakan yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan di bahagian kiri. Kita boleh nampak semalam Negeri Sembilan banyak memfokuskan serangan di bahagian kanan ataupun di bahagian kanan Terengganu berbanding di bahagian kiri. Sebab apa? Sebab di bahagian kiri ni memang sukar untuk pemain Negeri Sembilan tembusi Hairi Hakim yang bertahan dengan baik, dan dalam pada masa yang sama beliau juga banyak membantu bahagian tengah pasukan Terengganu dan juga bahagian serangan pasukan Terengganu. Jadi semalam back four pasukan Terengganu memang patut diberi pujian daripada segi bertahan, terutamanya di second half, yang mana Negeri Sembilan mula menunjukkan satu corak permainan yang lebih berintensiti tinggi dan juga berjaya mengawal tempo di second half. Jadi back four Terengganu patut diberi pujian atas disiplin dan juga compact mereka di bahagian pertahanan untuk menghalang pergerakan dan juga serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan, terutamanya di second half. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh saya puji juga di first half dan juga second half untuk pasukan Terengganu adalah bahagian midfield pasukan Terengganu yang diketuai oleh Manny Ott dan juga Habib Harun, serta dibantu oleh Kipre yang kadang-kadang bertindak sebagai nombor 10 dan kadang-kadang bertindak sebagai second striker. Yang mana boleh dikatakan Habib Harun daripada segi involve untuk membantu bahagian pertahanan dan juga memastikan kawasan middle third pasukan Terengganu gagal dikuasai oleh pemain-pemain Negeri Sembilan, memang patut dipuji lah. Kita boleh tengok Habib Harun menunjukkan satu performa yang menarik dengan membantu bahagian serangan dengan menggerakkan bahagian tengah dan juga membantu bahagian pertahanan dengan membantu secara bertahan ataupun mengacau ataupun mengganggu barisan tengah pasukan Negeri Sembilan. Manakala untuk Manny Ott pula, dia lebih kepada penghubung untuk menjadi pemain nombor 8 kepada pasukan Terengganu semalam lah, box to box player. Beliau lebih banyak involve dengan melakukan hantaran ke hadapan. Kita boleh tengok
Kipre dan juga Mini Ott banyak melakukan killer passing pada first half, yang mana mereka berjaya untuk melakukan hantaran di belakang pertahanan pasukan Negeri Sembilan dengan true passing yang sangat-sangat lawa lah. Tetapi sayanglah barisan serangan pasukan Negeri Sembilan gagal memanfaatkan dengan baik hantaran-hantaran yang dilakukan tersebut, dan ada beberapa kali bahagian serangan pasukan Terengganu terperangkap dalam offside, yang mana boleh dikatakan positioning ketika mereka menerima hantaran tersebut tidaklah berada dalam kedudukan yang tepat untuk menjaringkan gol, dan dalam pada masa yang sama mereka berada dalam kedudukan offside disebabkan mereka berada di belakang pertahanan terakhir Negeri Sembilan. Namun itu tidak menidakkan yang bahagian tengah Terengganu waktu first half memang sangat-sangat solid, ditambah pula dengan Kipre yang bermain sebagai attacking midfielder ataupun berperanan sebagai nombor 10 untuk menjadi penghubung antara bahagian tengah dan juga dengan Kepa Sherman. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji adalah tentang peranan Kepa Sherman. Pada peluang semalam boleh dikatakan Kepa Sherman bermain dengan baik sebagai seorang striker, dan dia banyak kali drop ke bawah untuk membantu bahagian tengah untuk create space ataupun membuka ruang kepada winger pasukan Terengganu untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun membolehkan Kipre berada di bahagian hadapan. Dan kita boleh tengok apabila situasi Kepa Sherman turun ke bawah untuk menerima bola dan membuka ruang kepada pemain-pemain ataupun teammate dia, maka Kipre lah yang akan menggantikan Kepa Sherman di bahagian hadapan sebagai seorang striker. Jadi perkara tu nampak positif lah. Boleh dikatakan Kepa Sherman ni adalah player yang versatile. Beliau boleh juga involve dengan teamwork pasukan Terengganu di bahagian tengah, bukan sahaja tunggu di hadapan untuk menerima bola. Jadi itu yang ketiga yang boleh saya puji lah untuk pasukan Terengganu. Dan yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu adalah tentang winger mereka, iaitu Faisal Halim dan juga Syafiq Ismail. Faisal Halim menunjukkan satu corak performan yang memang menarik pada perlawanan semalam, dan yang paling menarik adalah boleh dikatakan beliau bukan hanya memfokuskan untuk berada di bahagian wide area ataupun berada di bahagian sayap, tetapi sebaliknya Faisal Halim juga banyak involve di bahagian tengah untuk melakukan short passing dan juga one touch football di bahagian tengah. Dan kita tengok memang banyak tempat lah Faisal Halim main semalam, kiri, kanan, tengah dan sebagainya. So boleh dikatakan peranan Faisal Halim ni tidak tertumpu hanya kepada bahagian kiri untuk menyerang melalui pasukan Terengganu, tetapi beliau juga boleh berada di mana-mana sahaja dalam padang untuk menghubungkan ataupun menjadi konektor di bahagian tengah kepada bahagian serangan ataupun bahagian sayap kepada bahagian serangan. Memang Faisal Halim bertindak dengan sangat cemerlang lah pada perlawanan semalam. Dan untuk Syafiq Ismail, beliau bermain dengan baik daripada segi ball control, daripada segi orang kata apa, untuk bagi kesusahan sedikit kepada barisan pertahanan. Namun beliau boleh dikatakan boleh improve lagi corak permainan beliau. Sebab apa? Sebab beliau perlu lebih berani untuk beat pemain-pemain yang mempunyai fizikal yang lebih besar daripada beliau. Sebab semalam boleh tengok beliau nak lepas Kai Jones, nak lepas Harold Goulon, nak lepas Kuzemi PE, memang agak susahan. Jadi beliau boleh untuk yakinkan diri untuk try beat dengan dribble one on one ataupun sebagainya, seperti mana Arif Aiman buat di JDT. Sekiranya Syafiq Ismail boleh improve benda tu, lebih yakin untuk beranikan diri dia dalam situasi one on one, maka saya rasa Syafiq Ismail akan ada pemain ataupun akan meningkat dia punya mutu permainan pada next game lah. Jadi itu untuk kepujian ataupun benda yang boleh saya puji untuk pasukan Terengganu. Dan namun demikian ada beberapa perkara yang mereka masih lagi perlu diperbaiki. Antaranya yang pertama paling ketara pada perlawanan semalam adalah daripada segi set pieces, terutamanya corner kick dan juga free kick lah. Tetapi kita memfokuskan kepada corner kick. Semalam corner kick Terengganu dapat lebih daripada 8 ataupun dekat 10 jugalah corner kick. Tetapi sayang apabila corner kick tersebut gagal dimanfaatkan dengan begitu baik. Sebab apa? Sebab Terengganu sebelum ni terkenal juga dengan gol-gol melalui corner kick apabila mereka ada pemain seperti Azim, mereka ada pemain seperti Kali, mereka ada pemain seperti Jordan Mintah yang boleh skor melalui header. Tetapi untuk perlawanan semalam boleh nampak lah yang corner kick pasukan Terengganu ni agak struggle, walaupun mereka ada pemain yang berketinggian tinggi seperti Papua Dekite, tetapi mereka masih lagi gagal untuk memanfaatkan corner kick yang ada pada perlawanan semalam untuk menjaringkan gol. So mereka boleh improve daripada segi training untuk memastikan yang set pieces yang mereka dapat lebih berjaya untuk dimanfaatkan. Sebab apa? Sebab peluang banyak melalui set pieces tu, ada dekat 10 tetapi satu pun tak ada daripada percubaan tepat, melainkan gol daripada Faisal Halim yang dijaringkan
daripada corner kick yang terbias. Itu yang pertama, kelemahan Terengganu. Kelemahan yang kedua boleh dikatakan tentang dari segi fitness lah yang ada kepada Kepoh dan juga Kipre, terutamanya Kipre lah. Semalam Kipre waktu first half kita nampak beliau bermain sebagai attacking midfielder dengan sangat bagus dengan killer passing beliau. Tetapi apabila masuk second half, boleh dikatakan yang Kipre punya mutu permainan agak menurun sikit, yang mana Terengganu lebih memfokuskan kepada untuk bertahan. Dan apabila keputusan tersebut dibuat, nampaknya memang selepas itu second half Negeri Sembilan lebih teratur daripada segi struktur dan lebih bijak dalam mengawal bola lah di second half. Dan kita boleh dikatakan disebabkan slow tempo atau corak bertahan mereka tu hampir memakan diri mereka apabila Rahadi pun injured, pemain-pemain gagal untuk adapt dengan intensity yang dilakukan oleh Negeri Sembilan. Namun nasib baiklah back four pasukan Terengganu tu agak solid dan berdisiplin dan lebih compact lah pada perlawanan semalam, menyebabkan Negeri Sembilan gagal untuk menggunakan kealpaan ataupun kelemahan Terengganu yang agak slow di bahagian tengah dan juga bahagian serangan di second half pada perlawanan semalam. Jadi Terengganu perlu lebih fokus untuk memastikan yang mereka sentiasa berdisiplin, mereka sentiasa fokus dalam 90 minit supaya mereka tidak dikenakan ataupun tidak membuat satu kesalahan yang boleh memakan diri mereka sendiri. Itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk kepada pasukan Negeri Sembilan. Untuk pasukan Negeri Sembilan, ada beberapa perkara yang boleh saya katakan untuk saya puji. Yang pertama yang boleh saya puji adalah di second half, yang mana K. Devon membawa ataupun membuat pertukaran pemain dengan membawa masuk David Mawato, Ade Sukoti, lepas tu nama Steven dan sebagainya, untuk memastikan yang mereka mampu untuk bermain secara open dan terbuka di second half. Dan nampaknya perubahan pemain ataupun pertukaran pemain yang dilakukan oleh K. Devon di second half telah memberikan satu impak yang positif kepada corak permainan pasukan Negeri Sembilan, dan mereka nampak lebih tersusun di second half dan mereka nampak lebih agresif di second half dengan pressing-pressing yang boleh dikatakan mereka selalu tukar. Kadang-kadang mereka high pressing, kadang-kadang mereka low, mereka slowkan sedikit pressing. Tetapi boleh dikatakan second half apabila pertukaran player tersebut memberikan satu dimensi dan juga corak permainan yang barulah kepada Negeri Sembilan. Namun nasib baiklah mereka gagal, mereka tak mampu nak tewaskan pertahanan pasukan Terengganu. Kalau tak, kemungkinan mereka boleh menang pada perlawanan semalam. Sekiranya mereka tingkatkan lagi sikit intensity, mereka bermain dengan lebih laju sikit, kemungkinan saya rasa mereka boleh cari gol penyamaan di second half. Itu yang pertama yang boleh saya puji. Yang kedua yang boleh saya puji adalah mengenai set pieces. Memang semalam boleh dikatakan Negeri Sembilan agak berbahaya daripada segi corner kick dan juga free kick, yang mana mereka ada free kick taker yang sangat bagus. Mereka ada Kuzaimi PE dan mereka juga ada target man yang bagus, Omid Nazari, Matthew Aves, Eric Golon dan sebagainya. So semalam mereka agak bernasib baik, yang mana boleh dikatakan set pieces yang berlaku membuahkan hasil, tetapi disebabkan kecemerlangan defend dan juga disebabkan kecekapan goalkeeper pasukan Terengganu dalam membaca hantaran ataupun crossing yang dilakukan, telah membuatkan set pieces tu tak berapa menjadi. Tetapi tahniahlah sebab berjaya menjaringkan satu gol melalui free kick. Itu menunjukkan yang mereka punya free kick memang berbahaya pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan yang boleh saya puji lah. Untuk kelemahan pula, kelemahan yang pertama yang paling ketara untuk pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam adalah di first half mereka membuat kesilapan mudah, iaitu mereka loose marking di bahagian pertahanan, menyebabkan pasukan Terengganu berjaya memanfaatkan dengan 2 gol awal, iaitu Herod Gulon, kesilapan beliau nak buang bola, lepas tu tertampar masuk gol sendiri. Gol kedua pasukan Terengganu, Faisal Halim tak di marking, tak ada seorang pun jaga dia, dengan mudah lepasi barisan pertahanan pasukan Negeri Sembilan dan berjaya gol. Tu boleh saya katakan daripada segi pertahanan di first half memang nampaklah Negeri Sembilan agak loose marking dan agak boleh dikatakan agak terbuka dan sangat tak compact, dan menyebabkan mereka terpaksa terima yang mereka tewas 2 gol awal di first half dan menyebabkan mereka kalah. Itu yang kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua boleh dikatakan bahagian attacking serangan ataupun attacking force ataupun bahagian forward pasukan Negeri Sembilan agak disjointed. Bermaksud Matthew Aves, Ade Sukoti terlalu isolated. Mereka ni selalu jarang dapat bola, mereka berada dalam kedudukan yang terlalu isolate, dan di bahagian tengah boleh dikatakan terlalu kosong, yang mana mereka bermain dengan dua
mereka bermain dengan 3 midfield, iaitu Saiful Rizwan sebagai defensive midfielder, Omid dan juga Izzuddin di first half sebagai attacking midfielder. Tetapi yang menjadi masalah adalah tiada seorang yang boleh menghubungkan bahagian tengah dengan bahagian serangan, tetapi sebaliknya mereka lebih bertindak dengan selesa untuk attack bahagian sayap sahajalah, bahagian flank, yang mana Omid akan lebih bertindak sebagai wide attacking midfielder. Begitu juga dengan Izzuddin dan juga Saiful yang nampaknya lebih selesa untuk berada deep di bahagian middle third sendiri tanpa lebih advance ke hadapan. Tetapi benda tu dapat diimprove oleh Negeri Sembilan di second half apabila kemasukan David Mawatur membuatkan satu dimensi yang baru, yang mana David menyebabkan kestabilan yang barulah untuk pasukan Negeri Sembilan di second half di bahagian midfield, yang mana dia boleh bermain dengan advance ke hadapan dengan offense untuk membantu bahagian serangan, dan dia juga balance untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi boleh saya katakan itu jugalah masalah pasukan Negeri Sembilan, yang mana mereka terlalu isolate antara bahagian serangan dan juga bahagian tengah. Jadi mereka perlu cari jalan lah, selain attack melalui wingback ataupun melalui bahagian sayap atau flank tu, bagaimana mereka nak menghubungkan bahagian tengah dengan striker ni untuk memastikan yang mereka ada banyak ruang untuk dicipta dan juga untuk menjaringkan gol untuk pasukan mereka. Jadi secara overallnya Negeri Sembilan semalam di second half mereka bermain dengan lebih better daripada segi struktur, daripada segi formation, tetapi sayang mereka gagal untuk tembusi defense yang agak berdisiplin daripada Terengganu, menyebabkan mereka terpaksa terimalah kekalahan 2-1 itu. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.